Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek matematik. Jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Ali dalam mata pelajaran matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan mempelajari topik masa dan waktu. Jadi untuk topik masa dan waktu ini kita akan mempelajari bagaimana untuk kita menukar unit masa. Yang pertama kita akan menukar unit jam dan hari. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi apabila kita ingin menukar hari kepada jam, kita akan mendarabkan kepada 24 jam. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kita ingin menukar unit jam kepada hari, kita kena membahagikan kepada 24. Jadi, mari kita lakukan sedikit latihan untuk memahami bagaimana kaedah menukar unit masa. Kita diberikan 10 hari 21 jam. Jadi 10 hari 21 jam itu bersamaan dengan berapa jam? Apabila kita ingin menukar hari kepada jam, kita perlu mendarabkan kepada 24. Jadi 10 hari didarabkan dengan 24 jam, kita akan dapat 240 jam. Dan tadi kita ada 21 jam, 240 jam, kita tambahkan dengan 21 jam, maka kita akan dapat 261 jam. Bagaimana kita ingin menukar jam kepada hari pula? Jadi sama sahaja, iaitu kita membahagikan kepada 24 jam. Kita ada 180 jam. Jadi 180 jam bersamaan dengan berapa hari dan berapa jam. Jadi 180 jam kita bahagikan kepada 24. Jadi kita akan dapat 7 hari dan 7 didarabkan dengan 24 bersamaan dengan 168. Jadi 180 tolak 168 kita dapat baki 12. Baki 12 tersebut adalah jam. Maka jawapan yang kita perolehi adalah 7 hari 12 jam. Itu adalah bersamaan dengan 180 jam. Jadi kita teruskan kepada yang seterusnya adalah menukar hari kepada minggu dan menukar minggu kepada hari. Satu minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi apabila kita ingin menukar minggu kepada hari, sama seperti tadi kita mendarabkan kepada 7. Begitulah juga sebaliknya apabila kita ingin menukar hari kepada minggu, kita perlu bahagikan kepada 7. Mari kita buat latihan, kita tengok contoh untuk lebih memahami. 4 minggu bersamaan dengan berapa hari? Jadi 4 minggu didarabkan dengan 7 hari. Jawapannya adalah 28 hari. Jadi 4 minggu bersamaan dengan 28 hari. Yang seterusnya 16 hari. Kita nak tukarkan kepada minggu. Jadi jika hari nak ditukarkan kepada minggu, kita kena bahagi kepada 7. Jadi 16 dibahagikan kepada 7, kita akan dapat 2, iaitu 7 darab 2, 14. 16 tolak dengan 14 akan ada baki 2. Maka kita akan dapat 2 minggu, 2 hari, 16 hari bersamaan 2 minggu, 2 hari. Mudah kan? Okey, kalau mudah kita terus ke pertukaran yang seterusnya, iaitu menukar unit masa bagi bulan dan tahun. Untuk 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi sekiranya anda semua ingin menukar tahun kepada bulan, kita boleh darabkan kepada 12. Dan apabila kita ingin menukarkan bulan kepada tahun, kita boleh bahagi kepada 12. Okey, kita cuba. 5 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 5 tahun, 5 kita akan darab dengan 12. Kenapa? Jika tahun tukar kepada bulan, kena darab 12. 5 darab 12 bersamaan dengan 60. Jadi, 5 tahun bersamaan dengan 60 bulan.
Okey, bagaimana pula jika kita ingin menukar bulan kepada tahun? Jika ingin menukar bulan kepada tahun, bahagi 12. Terbaliklah dengan menukar tahun ke bulan. 172 bulan, itu bulan yang diberikan. Bersamaan dengan berapa tahun, berapa bulan. Jadi 172 dibahagikan dengan 12. Jadi 17 bahagi 12 kita akan dapat 1, iaitu 12. Jadi 17 tolak 12 akan ada baki 5. 2 turun ke bawah, jadi 52. 52 bahagi 12 kita akan dapat 4. Jadi 48, iaitu jika 12 didarabkan dengan 4, kita dapat 48. Dan seterusnya 52 kita tolakkan dengan 48, akan ada baki 4. Maka kita akan dapat 14 tahun 4 bulan. Dengan kata lain, 172 bulan bersamaan dengan 14 tahun 4 bulan. Seterusnya kita menukar unit tahun, dekad dan abad. Tahun kita semua tahu. Tapi apa itu dekad? Apa itu abad? Mudah sahaja, jangan pening-pening kepala. Tahun itu, satu tahun itu bersamaan dengan 12 bulan. Kalau satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Boleh dapat? Sekali lagi, saya ulangi. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi apabila kita nak menukarkan dekad kepada tahun, kita perlu mendarabkan kepada 10. Dan jika sebaliknya menukar tahun kepada dekad, kita perlu membahagikan kepada 10. Sebagai contoh, kita nak tahu 2 dekad bersamaan dengan berapa tahun. Jadi 2 didarabkan dengan 10, kita akan dapat 20. Maka 2 dekad bersamaan dengan 20 tahun. Mudah kan? Begitulah juga sebaliknya. Jika kita dapat 30 tahun bersamaan dengan berapa dekad? Bahagikan dengan 10. Mudah saja. Jadi 30 bahagi dengan 10, kita akan dapat 3. Maka 30 tahun bersamaan dengan 3 dekad. Bagaimana pula dengan abad? Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jika dekad 10 tahun, abad 100 tahun. Kaedahnya sama sahaja. Abad nak ditukarkan ke tahun, kita darabkan dengan 100. Tahun nak ditukarkan kepada abad, kita bahagikan kepada 100. Sebagai contoh, kita ada 5 abad. 5 abad bersamaan dengan berapa tahun? Jadi 5 didarabkan dengan 100. Maka kita akan dapat 500. Jadi 5 abad bersamaan dengan 500 tahun. Bagaimana pula tahun nak ditukarkan kepada abad? Bahagi 100. Kita ambil contoh. 800 tahun bersamaan dengan berapa abad? Jadi 800 bahagi sahaja dengan 100. Kita akan dapat 8. Jadi 800 tahun bersamaan dengan 8 abad. Mudah kan? Baik, kita dah sampai ke penghujung video. Kita simpulkan secara keseluruhan apa yang telah kita pelajari sepanjang video ini. Yang pertama, satu hari bersamaan dengan 24 jam. Yang kedua, satu minggu bersamaan dengan 7 hari. Yang ketiga, satu tahun bersamaan dengan 12 bulan. Yang keempat, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Dan yang kelima, satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Mudahkan matematik? Cikgu harap awak semua boleh mengingati pembelajaran pada hari ini dan banyakkan buat latihan agar kita semua mahir dalam matematik. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.